A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu 'azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bahagia tuan pengurusi, tuan-tuan imam, para muazzin, jurutankuasa masjid surau kita, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Azza wa Jal kerana kerinduan kita yang telah lama untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah ini terhalang buat seketika. Bukan tak dapat masuk, tapi ada ujian yang membuatkan kita terpaksa menahan rindu untuk berada di rumah Allah. Justru itu, inilah perkara yang perlu kita lihat dengan mata hati, bahawa ujian yang Allah berikan kepada kita bukanlah untuk menjauhkan kita daripada Allah. Sebaliknya ujian itu adalah untuk menilai tahap iman kita bersama. Mudah-mudahan ibu ayah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bertitik tolak daripada ayatul Quranil Karim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat yang Allah ceritakan kepada manusia, yang Allah tidak akan melupakan dan mensia-siakan kita. Bahkan apabila kita bergelar sebagai Muslim, sudah pasti di sana Allah akan mendatangkan kepada kita ujian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, antara hikmah yang boleh kita ambil ialah dengan ujian ini betapa ramainya orang kita sangat sayangkan rumah Allah. Kan? Bukan bab marah tu tak tepilah dulu. Kan? Bab marah tu tak tepi. Maksudnya prihatinnya orang kita bila masjid tutup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi berkat doa, berkat kesabaran kita, alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita peluang untuk kembali berada di rumah Allah dan menghidupkan dengan majlis ilmu, dengan ibadah-ibadah khusus, ibadah-ibadah umum. Mudah-mudahan selepas daripada ini, walaupun ujian dan segala cabaran dalam kehidupan akan datang, kita dapat hidup dalam keadaan lebih baik dan kita mengambil pengajaran daripada ujian yang didatangkan kepada kita selama ini. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, malam ini saya nak menyentuh tentang isu perjalanan kehidupan kita, yang hari ini ibu ayah dirahmati Allah sekalian, ini adalah muhasabah kita bersama. Bertitik tolak daripada peristiwa yang berlaku sepanjang pandemik COVID-19. Saya pun dah lama tak sampai ke surau kita ni. Sampai haji pun tak perasan dah Ustaz Nabil kan. Kan, lama tak jumpa. Tapi saya tiap-tiap malam Jumaat ada je dalam TV tu. Nampak tak nampak, kenal tak kenal je lah. Tapi pakai mask. Jadi orang kadang tak perasan. Dan semalam dalam forum Perdana Ehwal Islam, kita bicara tentang harga kayangan. Maksudnya cerita tentang harga barang yang lo ni dia kata mahal sangat kan. Jadi kita bahaslah, kita bawa isu tu melalui penganjur kita, itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi kita bawa untuk kita bincang bagi kesedaran kepada masyarakat untuk bijak berbelanja dan bijak untuk merancang kewangan dan perbelanjaan keluarga. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, kita hidup seumpama kita sedang berada di atas kapal layar ataupun di atas kapal yang sedang berlayar dalam lautan. Yang sudah pasti kita perlu ada nakhoda. Yang perlu pasti kita kena ada kapal yang selamat. Pun begitu, kadang-kala bila badai yang kuat, badai yang tinggi, ombak yang menggunung datang, kapal sebesar mana pun akan terasa goyangnya. Saya biasa naik kapal kecil, orang panggil sampan, biasa naik. Saya rasa pakcik makcik semua biasa naik. Ya. Kita biasa naik perahu. Besar sikit lah. Naik besar sikit, bot. Besar sikit. Yang paling besarnya orang panggil cruise.
Alhamdulillah saya dapat naik juga cruise tu pun pada bulan 2 2020. Sebulan sebelum PKP. Daripada Singapura singgah sat mai dekat berhenti sat bukan Port Kelang, Pulau Pinang ke Langkawi, lepas tu terus pergi ke Phuket. Dapatlah 4 hari. Duduk atas kapal. Memang tak rasa apa. Duduk tengah laut tak rasa apa. Nak habaq betapa besarnya kapal tu, kita tak rasa pun nak goyang. Tuan-tuan dan puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kalaulah kita berada di atas satu kapal ataupun satu kenderaan lautan, tiba-tiba ombak datang secara tiba-tiba yang besar, menggoyangkan dan membuatkan kapal kita tu terbolak-balik, kiri kanan atas bawah, terumbang-ambing dan sebagainya. Rasa-rasa anda semua, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, apakah perkara yang boleh menyelamatkan kita kalaulah kapal tu karam, wa imma kapal tu pecah, wa imma kapal tu sendiri terbalik? Apakah perkara yang boleh menyelamatkan kita ketika itu? Pelampung? Tak juga. Nak telefon 911? Duduk tengah lautan, tak ada pula kot, tak ada line. Apa yang boleh menyelamatkan kita? Waktu tu tak lain tak bukan, hanya kuasa Allah. Memanglah kita kata berpaut pada batang kayu ke, itu min asbab. Tapi kalau Allah tak izin, tenggelam juga, kan? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bawa satu hadis Nabi kita, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh para muhaddis bahawa kedudukan hadis ini rata-rata menyatakan ia pada tahap hasan. Ada juga turuk hadis yang menyatakan bahawa hadis ini pada kedudukan dhaif. Ya, saya bawakan untuk tuan-tuan sebagai penilaian untuk kita bersama. Ya, maksud dhaif kita tak boleh jadikan sebagai hujah. Bila hasan kita boleh jadikan sebagai satu sumber kekuatan untuk diri kita. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik ini, Nabi sebut salasun munjiat, 3 perkara yang boleh menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Yang pertama kata Nabi SAW, iaitu khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Maksudnya takut pada Allah di saat kita duduk seorang-seorang, bersunyi-sunyian, maupun kita duduk dalam keadaan ramai-ramai. Satu. Yang kedua, wal adlu 'inda ar-ridha wal ghadab. Berlaku adil dalam keadaan kita saling redha meredai. Kita boleh bertimbang rasa, kita boleh berfikiran waras, ataupun dalam keadaan kita tengah marah, emosi kita terusik. Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, iaitu wal qasdu 'indal faqri wal ghina. Berjimat cermat ketika kita miskin maupun kita kaya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, 3 benda yang saya nak sebut pada malam ini ada kait juga dalam hidup kita sebenar dengan pandemik COVID-19. Kenapa saya katakan begitu? Kita tengok satu persatu. Pertama kata Nabi SAW, perkara yang boleh menyelamatkan kita dalam hidup ini, yang pertama ialah takut pada Allah di saat kita duduk seorang-seorang maupun dalam duduk ramai-ramai. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah hidup panjang dah usia kita. 30 tahun pun dah panjang, 40 lagi panjang, 50 lagi panjang, 60 lagi panjang. Maksud dah lama dah. Sepanjang kita hidup ni, masa kita duduk ramai-ramai ni, berani tak kita buat maksiat? Tak berani. Fitrah manusia tak berani. Tapi bila kita duduk seorang-seorang, dia bukan nak buat maksiat, tapi dia mai terlintas. Sebab hak tu duk mai duk jolok kita, duk hasut kita. Hang tengok hang buatlah, hang ni macam nilah. Nampak? Seorang-seorang. Maksudnya apa? Di saat kita seorang, iman kita kadang-kadang tak kuat. Padahal iman kita iman yang sama. Cuma iman kita tak kuat sebab kita seorang-seorang. Tapi bila kita ramai-ramai, iman kita rasa macam tebal sikit. Sebab kita rasa malu, kita rasa segan. Sebab tu Islam ni suka dan menganjurkan kepada kita untuk datang ke rumah Allah secara berjamaah. Untuk kita duduk dalam rumah Allah ni, setiap kita ni tuan-tuan. Sebab itulah bila datang ke rumah Allah, tidak ada seorang yang namanya pendosa dianggap sebagai orang yang keji dan kotor. Setiap kita ni dosa tuan-tuan. Hatta saya yang bercakap juga ada dosa. Tetapi lihatlah betapa mulianya Allah meletakkan manusia itu di tempat yang namanya kebaikan, hilang pandangan kotor, keji itu. Walaupun hakikatnya kita ni memang pendosa. Walaupun kita kata kita ni ahli ibadat, kita ahli masjid,
Kita orang yang mengimarahkan masjid, ya. Tetapi kita ni ada kadang-kala culas, leka, alpa. Kita berdosa kepada Allah. Tapi bila kita duduk dalam kelompok yang ramai, tidak terpandang orang yang buruk itu dengan sifat keji ataupun sifat yang tak elok. Kenapa? Yang tadi ayat Quran saya bacakan ayat yang pertama tadi. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan seorang itu dengan nilai ilmu. Jadi tuan-tuan, tak rugi kalau kita duduk dalam majlis ilmu walau sekejap. Walau kita ni bukan geng kaki masjid. Kita ni geng kaki bola, geng kaki kayuh. Contoh. Macam esok pagi saya kayuh kat Putrajaya. Lah ni join dengan geng kayuh. Depa kata geng kayuh ni geng basikal. Geng basikal. Kan kayuh gerek. Seronok. Saya tumpang ada tenaga ni kayuh bilah kan. Okey. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, hebatnya Allah ini meletakkan sebaik-baik kedudukan manusia itu. Cuba bayangkan kita duduk, ada tak kita nak pandang kawan kita, dia ni bukan haji main masjid. Tak terkata pun. Sebab kerana dengan dalam majlis ilmu itu akan menghilangkan sedikit sebanyak syak wasangka. Melainkan orang tu memang ada sakit hati. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Maka perkara pertama saya nak sebut tentang takut kepada Allah. Kalau kita ada takut untuk buat dosa ketika berada dalam keadaan orang yang ramai, walaupun hakikatnya ketika kita berseorangan, kadang-kala kita tertewas dengan hawa nafsu. Setidak-tidaknya ibu ayah, sahabat-sahabat saya, kita masih punya iman. Tu je. Betapa Allah sayang dekat kita. Sebab kita malu, kita takut dekat Allah. Kita tak berani buat maksiat depan manusia. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, peringatan itu Allah datangkan dengan peringatan besar. Bukan untuk rakyat kita di Malaysia, tapi seluruh dunia. Mengingatkan tentang perkara yang sedang berlaku hari ini. Banyak peristiwa besar. Tetapi kadang-kadang kita hanya menganggap itu hanyalah ujian. Itu hanyalah perkara kecil. Itu adalah ujian untuk mereka. Tapi sebenarnya ia adalah ujian untuk kita. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Yang paling saya bimbang sekarang ini, kalau tuan-tuan perasan, kalau saya sebut tadi, kita rasa takut, kita rasa malu nak buat benda yang namanya mungkar, benda yang namanya berdosa ni depan manusia. Tapi hari ini tuan-tuan, maaf saya sebut, kalau tuan-tuan, saya rasa rata-rata di kalangan kita, sebabnya dalam kajian daripada jumlah kita sekarang ni hampir 30 berapa juta rakyat Malaysia ni, boleh dikatakan 80% aktif media sosial. Seseorang daripada kita menggunakan media sosial sehari paling-paling minima selama 3 jam. Walaupun kita tengok 5 minit, saya lagi tengok pula 5 minit, hitung paling minima setiap seorang di Malaysia menggunakan aplikasi yang sedia ada dalam mobile kita ni 3 jam. Sedap tak sedap? Baca Quran 3 minit mengantuk. Tak payah cerita lah, maksudnya bukan. Ni bukan kira orang tua, orang muda. Orang muda pun baca 3 minit, tak dan 3 minit dia dangguk dah. Ni kita tuan-tuan cabaran. Berarti nampak tak tuan-tuan, hari ni kita yang pertama saya nak sebut apa? Kalau kita tidak ada ketakutan kepada Allah, bagaimana dengan ujian yang Allah datang hari ini? Allah datangkan pandemik COVID-19 bukan untuk menakutkan manusia, tapi untuk mengingatkan, kalaulah di zaman dahulu didatangkan tentera-tentera Allah yang bersifat binatang yang kecil, yang datang kepada Raja Zamrud sebagai Namrud, kemudian pula datang pula kepada Fir'aun, datang pula kepada mereka yang ingkar zaman kaum Nabi Lut dan sebagainya. Tentera Allah ini pelbagai, mengingatkan kepada peristiwa perkara yang dilarang oleh Allah mereka langgar. Hari ini berapa banyak perkara yang namanya maksiat yang tidak patuh syariah yang orang main langgar. Kenapa tuan-tuan saya sebut begitu? Hari ini tuan-tuan, sedihnya ialah, cuba tengok di media sosial. Kalau tuan-tuan ada aplikasi TikTok, bukan nak marah lah, mak saya pun ada juga. Saya masuk kursus, jadi dia kata, Ustaz kena buat ni dakwah. Bolehlah saya baru ada 900 follower, tak aman. Tapi kawan saya Ustaz Hariri 900,000 follower. Baguslah dia berjaya. Saya tak ada nak buat konten, dia rajin. Masya-Allah tabarakallah. Saya bangga dengan sahabat saya. Ada juga, tapi kalau pakcik makcik tak kuat iman, jangan tengok. Ada seorang makcik tu sampai lah ni duk kerja menari. Sial kat makcik tu.
Kan buka. Umur dah 50 saya rasa tu, ya Allah hai. Kalau anak cucu dia tengok macam mana? Opah nari, ya Allah. Kalau anak dara nari tak apa juga, ustaz boleh tengok juga. Tapi ustaz tanggung dosa lah, maksud gitulah, jangan bukan kata taklah siapa tengok pun benda yang namanya maksiat dosa. Tuan-tuan, yang paling sedih ialah ramainya di kalangan kita yang menggunakan aplikasi tadi mendedahkan aurat secara terang, secara jelas. Bahkan bila ada di kalangan asatizah kita tegur, dikecam. Maaf sebut tuan-tuan, cuba bertengok dalam media sosial. Ada kawan-kawan kita yang tegur menggunakan aplikasi tertentu, menggunakan pendekatan tertentu untuk melariskan produk mereka dengan menari, tunjuk badan dan sebagainya. Ditegur, dikecam. Tidak ada langsung orang yang nak bela, nak tegur balik orang yang buat salah. Tapi yang paling pelik, orang sokong dan orang puji pula lagi. Betul atau tidak? Tepuk dada, tengok sendiri. Jangan tepuk dada tanya saya. Memang saya jawab macam tadi lah. Dan paling sedih tuan-tuan, ada satu orang wanita, saya baru kenal lah bila mana kawan saya ni tunjuk. Buka aja dia akan menari je dalam TikTok dia untuk promosikan produk dia. Dan paling sedih, yang ambil gambar adalah suami dia sendiri. Ibarat suami dia tolong promosikan isteri dia untuk tatapan seluruh mata-mata yang memandang. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, kalau ada anak-anak, tolonglah nasihat, tolong. Kalau ada isteri kita yang buat macam tu, tolong pulas telinga. Tak faham juga kan. Tapi takkan umur 60 nak buat juga, ya? Sebabnya bila saya lalu di satu highway dekat kita ni, Kajang ni, ada satu billboard besar tu. Ada satu orang perempuan, dia tunjuk gambar. Kita sebelum ni bila kita bawa, memanglah kita taklah pandang sangat di billboard tu kan. Asyik tu tengok jalan raya je. Tambah-tambah nak potong kereta, mesti jangan tengok kereta depan. Tapi bila tumpang kereta sahabat saya ni, dia kata, "Syekh, ente tengok gambar tu." Lemak babla. Lepas tu kita tengok, perempuan tu buat siapa? Tengoklah Ustaz. Dia kata suruh tengok, kita pun tengok. Ya, ada apa? Dia kata, Ustaz follow dia punya TikTok. Mana nak tahu? Ana bukan tengok sangat. Dia kata, Ustaz, inilah dia orang yang saya sebut tu, macam tadilah. Buka-buka dia yang menari. Banyak follower dia, ya. Banyak follower dia dekat TikTok. Produk dia laris. Tapi tuan-tuan, sedihnya ialah mana rasa takut dekat Allah. Sebab itulah benda yang kita bimbang dengan ujian pandemik COVID-19 ni, kita masih tak takut pada Allah. Wal'ayazubillahi min zalik. Saya cerita kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang duduk di masjid ni, orang yang imannya kuat. Jadi tolong sampaikan kepada sahabat kita di luar, jiran kita dekat rumah, cerita ni. Takut ni bukan hanya boleh buat-buat, dia main dengan kepercayaan. Okey, kalau tuan-tuan duduk di tempat yang gelap, kenapa tiba-tiba tuan-tuan takut? Sedangkan tuan-tuan tak nampak pun makhluk. Faham tak maksud saya? Jadi kita tak nampak pun makhluk tu, tapi kenapa kita duduk dalam gelap? Awak berasa lain macam. Nampak? Sebab kita macam seolah-olah percaya makhluk tu ada dekat tu. Sedang dalam masa sama, masa kita nak buat dosa, kenapa kita tak sedar hakikatnya Allah sedang melihat kita? Hilang dah rasa percaya, yakin bersungguh-sungguh kepada Allah. Wal'ayazubillah. Maka sebab itulah khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah mesti ada pada diri setiap manusia. Bahkan sahabat Nabi yang kita kenal sebagai seorang yang cukup tegas dengan pendirian, cukup berani berada di medan perang, cukup lantang ketika berbahas dan bercakap, beliau digelar dengan namanya Fursanu fil nahar wa ruhbanu fil lail. Namanya ialah Umar Al-Khattab. Digelar sebagai singa di waktu siang, pendeta atau seorang ahli ibadat di waktu malam. Kenapa tuan-tuan? Di siang hari orang tengok Umar datang, orang dah tahu tak berani langsung nak tengok ataupun nak bercakap dengan dia. Bukan tak berani sebab takut sangat, dia punya ketegasan tu membuatkan orang lain takut sekali, tak pasal-pasal lagi kena rimbuk dengan dia. Jadi tengok Umar datang dah tak berani. Dengar derap kaki langkah Umar pun dah takut. Dengar kuda yang dipacu oleh Umar pun rasa gemetar di kalangan para sahabat. Tapi malam, dialah di antara insan yang akan menitiskan air mata. Kita nak jadi macam ni, bukanlah maksudnya siang hari kita nak tegas dengan orang, tak lah. Maksudnya bila kita kerja-kerja sungguh-sungguh, itu dia. Saat lagi dia buat tegas, itu halah naya.
Maksudnya di siang hari kita kerja sungguh-sungguh, malam kita bangun bermunajat pada Allah, minta ampun pada Allah, minta maaf, minta ampun, buat taubat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari mungkin tersalah, mungkin terzalim, kan? Kita tak tahu, mungkin menyakiti hati manusia, kita tak tahu. Minta Allah ampunkan segala apa yang telah kita terlanjur. Tuan-tuan, yang pertama untuk mendapatkan tu adalah dengan keadaan kita memperbanyakkan zikrullah. Untuk mendapatkan khasyatullah ta'ala ini, kita kena banyak ingat pada Allah. Tuan-tuan, satu kisah. Siapa sebenarnya ayah kepada Nabi Allah Sulaiman? Kita ulang kaji sikit lah. Siapa ayah kepada Nabi Allah Sulaiman? Masya Allah. Haji ingat Haji dong? Masya Allah. Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah kurniakan kelebihan yang hampir sama kepada Nabi Allah Sulaiman kepada Nabi Allah Daud, iaitu boleh mendengar dan memahami perbualan makhluk yang namanya binatang. Satu ketika, kalau tuan-tuan buka sejarah memang panjanglah kisah Nabi Allah Daud ni. Suka tuan-tuan kalau saya ni, tuan-tuan baca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah sejarah Islam, cerita dekat anak cucu kita. Seronok tuan-tuan kalau tuan-tuan boleh ambil kisah. Kan dulu masa kita kecil-kecil kan suka kan dengar cerita Nabi Allah Musa. Oh, cerita seronok. Sampailah ni Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris apa tu? Dia duduk mana tu? Pun tak tahu dah. Ya. Tuan-tuan, buka kisah Nabi Allah Daud hebat. Yang mana cerita perang Talut dengan Jalut, Nabi Allah Daud. Hebatnya pengurusan pentadbiran Nabi Allah Daud, boleh baca. Ya, saya nak ringkaskan bahawa di satu hari Nabi Allah Daud ni dikenali sebagai orang yang alim, seorang ahli ibadat, orang yang banyak menangis kerana Allah. Satu ketika dia seorang pemerintah, ya. Dia berada di pesisir pantai, dia angkat tangan kepada Allah. Angkat tangan ke langit berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ni dah banyak ibadat ya Allah. Dia merintih. Macam kita lah tuan-tuan. Panjang pandemik ni kan. Aduh, hai letih lah, lambat pula. Bersambung pula dah pandemik, bersambung pula dah PKP. Kan? Kita merongut. Nabi Allah Daud merintih pada Allah. Nabi Allah Daud kata apa? Ya Allah, dah banyak ibadat aku lakukan. Tulang aku ni ibarat kalau kata boleh bengkok, dah bengkok dah. Banyak sangat aku ibadat. Ayak mata ni nak diukur, dah sampai kering dah. Tapi adakah nasib aku sampai hari ni macam ni? Dan nasib aku esok dan lusa adakah macam ni? Nabi Allah Daud merayu kepada Allah untuk tunjuk sesuatu dalam hidupnya. Tiba-tiba didengari oleh seekor binatang yang duduk di sebelah dia atas seketul batu, iaitu katak. Katak dengar Nabi Allah Daud sedang merintih, sedih dan sebagainya dalam hidup dia. Maka katak tu kata dekat Nabi Allah Daud, wahai Nabi Allah Daud, kamu adalah semulia-mulia makhluk. Kamu diutuskan Allah untuk menyampaikan ajaran yang benar. Kamu seorang yang memang namanya ahli ibadat, seorang yang dekat dengan Allah. Ini pun kamu dah merungut. Wahai Nabi Allah Daud, aku ni hidup dalam hutan hampir 30 tahun. Sepanjang aku hidup, siang, petang, malam, aku sentiasa berzikir kepada Allah. Bahkan aku sentiasa memikirkan bagaimana nasib aku ketika aku bertemu dengan Tuhan. Nampak tak tuan-tuan? Binatang yang namanya katak pun cakap macam tu kat Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud tersentak. Kalau aku hari ni manusia yang boleh berfikir pun rasa dah macam lemah, letih, macam penat dah kita ni, macam-macam dah buat. Macam ni kan nasib aku. Kan? Ini kan pula katak rasa takut nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Terus dia menjadikan dirinya sebagai platform untuk kembali buat ibadat dekat dengan Allah, betulkan balik matlamat. Begitulah kehidupan kita tuan-tuan. Kalau hari ini kita rasa kita terbeban dengan ujian, khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, mudah-mudahan mendekatkan kita dengan Allah. Yang kedua, wal adlu 'inda ridha wal ghadab, berlaku adil ketika dalam keadaan redha maupun dalam keadaan marah. Ini perkara yang boleh menyelamatkan, kata Nabi SAW. Ya, ketika mana kita berfikiran waras, otak kita boleh berfikir dengan yang baik, maksudnya kita boleh menentukan perkara tu dengan keadaan
boleh menerima suasananya. Tetapi kalaulah emosi kita sedang terusik, nak berlaku adil itu agak sukar. Sebagai contoh, kita ada 2 orang anak. Betul, dua-dua kita sayang. Tapi tak terlepas daripada si hakikat manusia, salah seorang anak tu mesti lebih sikit daripada seorang lagi. Betul atau tidak? Tanya pada diri masing-masing. Ada anak 3 pun macam itulah juga. Kita dalam diri kita mesti ada hak ni baik sikit, hak ni ketegang, hak ni suruh tak mau pun biar pergi kat dia. Mesti akan ada sikit. Tuan-tuan, bila hak yang buat betul ni adalah hak yang ketegang tadi, adakah hukuman keadilan kita akan bagi dekat dia, ataupun kepada yang anak kita sayang kita akan bela? Kisah yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, bagaimana baju besi Sayyidina Ali karamallahu wajhah hilang, kan? Dijumpai oleh seorang Yahudi. Akhirnya Sayyidina Ali kata, ni baju besi aku. Yahudi kata, mana ada, ni aku punya, aku yang nyumpak, hak aku. Akhirnya dibawa ke muka pengadilan. Bayangkan bagaimana seorang hakim nak menentukan keputusannya, sedangkan salah seorang daripada mereka adalah sahabat Nabi, menantu Nabi, dan antara Khalifah Ar-Rashidi. Bayangkan macam mana nak tentu. Kalau kita ni sudah pasti baik. Tak apa YB, saya contoh. Tak pergi kebut mana-mana YB pula nak abang kata pemimpin. Ya? Sayyidina Ali karamallahu wajhah tu, masya-Allah tabarakallah, sebaik-baik manusia. Sahabat yang disebut sebagai Zunnurain, ya. Orang yang memang Allahu akbar, ceritanya panjang kalau kisah Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik, apa pun saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, hakikatnya ialah kita dalam keadaan emosi terusik, kita sukar untuk menentukan keadilan itu. Tengok bagaimana seorang hakim menentukan, walaupun itu baju besi itu dimiliki oleh Yahudi ketika itu, sedang dalam masa yang sama yang mendakwa baju besi ini haknya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah perkara yang boleh menyelamatkan kalaulah kita boleh berlaku adil di saat 2 emosi kita tadi. Yang ketiga kata Nabi SAW, iaitu wal qasdu 'indal faqri wal ghina. Berjimat cermat ketika kita miskin maupun kita kaya. Sepanjang kita berada dalam pandemik COVID-19 ni, ialah semua kita ni terjejas sikit sebanyak pendapatan, kan? Adalah terasa sikit. Saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan yang jutawan ni tak rasa apa pun, no? Senyum elok lah. Saya ni terasa. Tak mai kuliah 3-4 bulan, terasa. Yalah, 1 bulan mai sekali dapat pun banyak. Masjid ni bagi banyak. Bagi sedap hati lah. Memang banyak tuan-tuan, banyak dunia, banyak akhirat. Mudah-mudahan. Ya? Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, betul, ketika kita tak berapa nak ada duit, kita akan berjimat cermat. Tapi ketika kita dapat gaji, ketika kita ada job, kita ada peluang tambah pendapatan, sukar bukan untuk kita kawal, kita nak kekang perbelanjaan sebab duit banyak. Nampak tak pesan Nabi? Suruh kita berjimat cermat pada 2 keadaan. Jadi tidaklah kita bila dalam keadaan tiba-tiba ada ujian, kita terus down, kita terus hilang dan berputus asa, hilang pengharapan. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, ambillah petua daripada kisah hidup Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat Nabi, yang mana setiap harta mereka bukan mereka gunakan sepenuhnya untuk kepentingan peribadi, sebaliknya mereka akan bersedia menginfakkan harta mereka ke jalan Allah. Maka sebab tu saya nak pesan tuan-tuan, bila namanya berjimat cermat, bukan kita maksudnya simpan di rumah saja, simpan siap-siap dalam bank akhirat. Kalau kita muflis di dunia, harap-harap kita tidak muflis di akhirat. Bimbang kita kaya dunia, muflis akhirat. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan, hadis itu tidak terhenti di situ saja. Pesan Nabi susulan daripada itu. Tadi salasun munjiat, 3 perkara yang menyelamatkan. Dan kata Nabi lagi, wasalasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan kita. Yang pertama kata Nabi, iaitu hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, wasyuhun muta', orang kedekut yang ditaati. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i bi nafsih, rasa ujub, rasa bangga buat diri sendiri. Wal'iyazumillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Pertama, benda yang boleh membinasakan hidup kita ialah hawa nafsu.
Alhamdulillah bila pandemik COVID-19 ni, tuan-tuan, saya tengok kadang-kadang kita punya emosi tak stabil sangat. Ya. Tambah-tambah bila solat Jumaat. Kan? Kan? Maaf sebutlah. Ni sini semua baik-baik semua. Sini semua baik-baik. Saya duduk sembahyang dekat Masjid Tuanku Mizan, Masjid Besi tu. Jakim duduk sebelah tu, saya sembahyang tu. Pernah satu ketika saya beratuk dah. Ramai orang depa memberitahu, Ustaz main awal tau pukul 11. Sebab pukul 11.30 gate baru buka. Saya pergi pukul 11, orang dah beratuk panjang. Kan 300 orang. Saya pun beratuk sampai depan saya tu lebih kurang dalam 5-6 orang tu. Cukup dah 300. Allah, kita hak yang 306 lebih kurang lah 306, 307 ni tak boleh masuk. Hak yang 301 tu, dah maaf pak cik, takat ni ya. Tak boleh masuk dah. Apa pula tak boleh masuk? Saya panjang tunggu tadi, lama panas lilik tu. Dah maaf pak cik, had SOP dia 300 ya. Tak boleh ke seorang lagi? Marah. Saya dengar belakang. Oi, kuat kat pak cik ni tu. Lepas tu duduk bebel. Habis. Mai hak kedua. Selik biar seorang. Tak apa, saya bagi RM10. Main rasuah pula dah. Hak pegawai masjid kata apa? Minta maaf bang, minta maaf, bukan tak boleh bagi. Sebab SOP macam tu, minta maaf. Minta maaf banyak-banyak. Tak boleh ha? Tak boleh. Main orang ketiga pula. Ni orang Islam. Sama Islam, tikam sama Islam. Mbak ni. Jenuh nak jawab. Main orang keempat, Yahudi pula dah. Allahu Akbar. Kan? Maaf sebutlah ni ujian. Maksudnya kadang-kadang berdepan kita itu peluang untuk nak masuk rumah Allah tiba-tiba tak dapat. Tuan-tuan, ni gambaran kecil saja. Walaupun tidak ada kena-mengena dengan apa yang saya nak sebut, tetapi bayangkan, kalaulah kita mengimpikan nak dapat syurga, tiba-tiba dalam perjalanan tu kita buat dosa, tak masuk syurga, masuk neraka. Wala'iyyazubillah. Tak ada kiyah tu kena situ. Cuma abang, kita kena fikir, sesuatu yang kita buat namanya kebaikan. Setiap kebaikan itu Allah dah catat, walaupun kita tak dapat masuk. Bersangka baik. Sampai saya yang 306, 307 ni, dia dah tengok, Ustaz, tak apa, saya faham. Saya pun kena pergi ke Jakim, buat jemaah Jakim. Ada jemaah saya lah, solat Zuhur lah. Tak boleh solat, walaupun sebelah kan, nak buat macam mana? Nampak tak tuan-tuan? Ini ujian. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kadang-kadang bila Allah datangkan ujian, hawa nafsu kita akan bergolak. Sebab tu kena jaga-jaga. Kita kena kekang hawa nafsu tadi. Yang boleh membinasakan namanya umat Islam, hawa yang diikuti. Yang kedua, wasyuhun muta', orang kedekut yang ditaati. Wala'iyyazubillah. Saya kagum bila tengok rakyat Malaysia datang saja ujian, start pada pandemik ni, kan naik bendera putih lah sekali-sekala itu kan. Bergaduh pula kes bendera putih kan. Lepas tu pula kes kepala ayak kat Ian. Masya-Allah tabarakallah. Cuba tengok orang kita. Hantar bantuan tu. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari ada saja NGOP. Memang saya tabik lah. Bagus orang kita. Maksudnya tak kedekut. Bagus. Kalau nak jadi pemimpin, pilihlah pemimpin yang tak kedekut. Kalau pemimpin yang kedekut, wala'iyyazubillah, memang tutup terus. Tuan-tuan, ada satu masjid dekat belah utara. Dalam simpanan 500,000. Ni bukan law ni. Tahun 90-an. Ni cerita daripada guru saya dalam kelas kami kepada kami. Dia cerita satu masjid ada 500,000. Nak buat kuliah tak bagi. Makan bagi. Terbalik. Bab makan nombor satu. Kalau kuliah ada makan, hak makan tu dulu. Kuliah tak belakang. Terbalik juga. Kita buat kuliah. Siapa main kuliah ada makan. Mereka bagi makan dulu. Hak time kuliah tu time orang tak ada. Dan kalau nak buat kuliah pun sikit-sikit. 500,000 tuan-tuan. Tapi bila buat audit, tinggal 5,000. Pergi mana? Bendahari buat pelari dulu. Maaf sebut ni kisah zaman dulu lah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dengan kebajikan masjid tolong jaga. Sebab tu saya nak pesan, nak latih diri kita jadi orang pemurah, tempat yang terbaik masjid. Tuan-tuan datang masjid, standby je dalam poket berapa ringgit pun. Lepas ni sekali nak keluar, tabung tu kan ada dua tu, saya tengok tu, tabung infak ada, tabung satu lagi apa tu. Tu ada dua ke tiga. Tiga kot tabung tu, standby. RM1 pecah 3. Jangan koyak. Maksudnya lepas ni, kalau malam ni tak ada, tak apalah, nak buat macam mana? Saya tak ada apa ustaz, tak apa, kunci motor dah kan? Tak mau mengaku. Kunci kereta pun ada kan? Tinggal lah, bagilah sedekah. Tak pun handphone semua pakai ada kan? Bagi je lah, beli lain. Pandai ustaz cakap. Ada lah nak abang ada. Lepas ni, nak latih diri kita jadi orang yang pemurah. Nak tahu kesannya selepas itu,
Tuan-tuan nampak tabung di masjid, cuba jadi orang yang ringan tangan, ambil bubuh. Tak kisah berapa yang ada. InsyaAllah tuan-tuan, daripada hari ni yang kita masuk RM1, mungkin esok akan masuk RM10. Saya nak cerita tuan-tuan satu kisah benar. Ni masa pandemik ni, saya ceramah online di satu masjid, satu sekolah. Dia pun sebut, sekolah ni tak ada duit Ustaz, kami kumpul-kumpul duit je, nak bayar kat saya juga. Saya kata tak apalah, tak ada tak payah. Ada bayar sebagai sagu hati, tak ada tak payah. Panggil lah ceramah. Habis ceramah, dia minta nombor akaun. Lepas tu anda tanya dia, ni duit mana? Dia dah kata duit tak ada. Tak, kami kumpul daripada cikgu-cikgu dengan murid-murid, pakat bagi untuk ustaz. Allahu Akbar. Sebut anak murid tu tak payah lah. Kalau cikgu tu banyak lagi duit kan KWSP lah, masuk ASB lah, apa semua kan, banyak tu, dia banyak duit ni. Takkan kita tak ambil. Bila sebut anak-anak, oh tak apa ni, tak payah. Saya kata tak apalah, ambil duit ni bagi balik. Ustaz tak nak. Tak payahlah. Bayangkan kalau kumpul ni dapat berapa ringgit sangat, kan? Tak banyak dalam pemikiran kita lah. Lepas tu saya kata tak payahlah. Lagipun gunalah. Tak apa ustaz ni, ustaz nak suruh saya gunalah untuk majlis, untuk anak-anak. Tak apa ustaz noh. Okay, saya ambil sejumlah duit yang ustaz ni tak nak ambil ni, anda akan gunalah insya-Allah. Tak apa. Lepas tu kita pula tertanya, berapa yang terkumpul tu yang ustaz kata tu? Lebih kurang dalam 1,500. Menyesal pula lah. Bagi balik. Padahal tadi ambil. Tak apa. Jahat. Tapi tak apalah. Kita ambil lah. Tuan-tuan, berselang hari, malam tu sebelum tidur, saya dapat satu notifikasi. Anda telah menerima RM10,000 dalam akaun anda. Tak berani tekan. Scammer. Kan? Tak berani tekan. Biar saya pun relax. Esok tidur. Esok pagi, kebetulan orang rumah nak minta macam biasalah. Bang, beli ikan. Transfer. Kita pun buka lah Maybank to you, nak transfer. Bila buka tengok RM10,000 betul. Wui, RM10,000 main mana ni? Hai, nikih ceramah tadi kau tolak RM1,000 masuk 10. Rezeki betul kan? Saya duduk diam, tak beritahu rumah. Lepas tu tengah fikir, RM10,000 ni, woi, beli basikal baru sedap ni. Basikal baru RM7,000, RM8,000, okey boleh tahan ni. Tak tahu main mana RM10,000 ni. Tiba-tiba menjelang petang sikit tu, ada seorang lelaki telefon saya. Dia kata, Ustaz Nabil ke ni? Ya Ustaz Nabil. Ustaz Nabil Ahmad? Ya Ustaz Nabil Ahmad. Ustaz, saya Tuan Tot. Nama dia. Daripada agensi Tot. Saya rahsiakan. Dia kata macam ni Ustaz, kami tersalah bawa masuk duit. Staff saya tersilap masuk ke akaun Ustaz. Tapi nasib baik kami boleh trace balik akaun ni, nama atas nama Ustaz Nabil Ahmad. Allah, kami lega sebab ada Ustaz. Celah-celah tu pula Allah. Telefon, ni buat apa telefon pula dah. Baru duk berangan RM10,000. Rupanya mereka tersalah masuk. Lepas tu barulah saya tahu, rupanya program tu melibatkan sahabat saya. Nama nak sama. Bayangkan, dia ceramah tak sampai sejam, dapat banyak tu. Saya ceramah sejam. Lebih baik saya jadi macam dia kan. Meletup-letup. Nama nak sama. Kisahnya ialah, kalau kita buat baik tuan-tuan, insya-Allah Allah tambah. Percayalah. Jadi jangan jadi seperti yang saya sebut dalam hadis ni, iaitu wasyuhun muta', orang kedekut yang ditaati. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi SAW, iaitu wa'ijabul mar'i binafsih, rasa ujub pada diri sendiri. Tuan-tuan, berapa ramai manusia di muka bumi akhirnya mati begitu saja, sia-sia. Fir'aun, Qarun, Haman dan sebagainya. Hatta kepada Qarun, orang biasa, penasihat saja, akhirnya jadi kaya. Sampai diceritakan harta dia hanya boleh dibuka oleh puluhan orang yang gagah perkasa bawa kunci untuk buka khazanah dia, pintu khazanah dia. Dan hari ini dilenyapkan oleh Allah Ta'ala dan tenggelam terus ke dasar bumi. Walaupun Tasik Qarun duduk dekat Al-Fayum, di Al-Fayum tu, kat Mesir tu, tapi tengoklah, terjunlah macam mana pun tak jumpa. Ya? Nak habaq kata hebatnya manusia, dan dia sendiri mengaku kebijaksanaan yang ada pada aku yang membuatkan aku jadi macam ni. Bukan Allah yang tentu, tapi aku sendiri dengan bijaksana aku. Wal'iyazubillah. Ya? Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, penghujung ini, pesan Abu Lais As-Samarqandi, seorang ahli sufi, ada 4 cara untuk mengelakkan daripada kita berlaku ujub buat diri sendiri. Yang pertama, ingatlah bahawa hidayah dan taufik itu adalah milik Allah. Kalau Allah tak bekalkan kepada kita hari ini hidayah dan taufik, mana mungkin kita akan masuk syurga. Satu. Yang kedua, fikirkan bahawa setiap nikmat ini Allah kurniakan untuk kita.
Kalaulah hari ni kita dihilangkan nikmat itu, di mana kita nak cari ganti? Dan kalau banyak kita fikir tentang nikmat Allah, nescaya tidak akan ada masa untuk kita fikir kelebihan yang ada pada diri sendiri. Yang ketiga, ingatlah amal-amal kita ini mudah-mudahan Allah terima. Kalau Allah tak terima, apa nilai kita sebagai hamba biasa? Yang keempat, hitung-hitunglah betapa banyaknya dosa yang kita buat hari ini. Kalau Allah tak ampun dan Allah tak maafkan taubat kita, layakkah kita untuk beroleh syurga? Maka Abu Lais As-Samarqandi menyatakan, bila empat perkara ni menjadi satu penilaian untuk diri kita, mudah-mudahan ia boleh membawa dan menyelamatkan kita agar kita terus binasa dan terus tenggelam dalam kealpaan dunia. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, peganglah betul-betul dengan tiga perkara yang pesan Nabi tadi sebagai penyelamat kehidupan kita dunia akhirat, dan tiga perkara yang Nabi pesan tadi agar kita berwaspada jangan sampai membinasakan kita. Ya, tuan-tuan puan, tolong sampaikan perkara ini, panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat kita. Moga-moga kebaikan itu dapat kita perolehi dalam kehidupan kita. Begitu juga orang lain juga akan memperolehi kebaikan ini dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar itu peringatan ringkas daripada saya semenjak antara maghrib dengan isyak ini. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa-doa dan juga permintaan kita dan dijauhkan kita daripada api neraka wal a'yazubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.